Rasanya kalau sebut Laila Majnun tu ramai dah orang faham dan orang pernah dengar Laila Majnun. Maksudnya Laila tu nama perempuan, Majnun tu maksud seorang lelaki yang gila. Secara asasnya kalau kita nak mengkaji betul-betul tentang Laila Majnun ni, kita memang kena betul-betul pergi ke satu sejarah silam tentang zaman Arab dulu, terutama sekali pada zaman Abbasiyah. Dan waktu itu antara benda yang sangat meriah adalah kemeriahan karya-karya seni sastra. Antaranya adalah Laila Majnun. Laila Majnun ni dia bukan berasal dengan cerita, dia berasal dengan syair. Pertama sekali, Arab dia tidak kuat dalam tradisi tulisan, dia kuat dalam tradisi oral lah. Tradisi oral ni maksudnya macam mana dipindahkan satu-satu petikan itu daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain melalui tradisi percakapan, kebanyakannya syair. Jadi orang Arab secara budayanya mereka boleh menghafal 1000 bait syair itu secara mudah. Laila Majnun ni antara sebahagian daripada asalnya adalah tentang syair sahaja. Syair daripada seorang lelaki namanya Qais kepada Laila, itu saja. Jadi orang hafal lah bila bercakap tentang cinta, orang bercakap tentang patah hati, bercakap tentang kecewa, orang akan ingat lah, oh ini Laila Majnun, Qais pernah cakap begini kepada Laila. Jadi dia tak ada cerita. Cerita ni bermula ketika seorang sarjana, Nizami Ganjavi ni, dia kumpulkan balik syair-syair ni, dia kaji balik daripada satu persatu, di mana perca-perca cerita ni dikumpulkan, riwayat demi riwayat, akhirnya dia bentuk satu cerita yang dipanggil sebagai Laila Majnun. Syair itu menceritakan bagaimana seorang lelaki bila dia jatuh cinta dengan seorang perempuan, kepala dia mula pusing, runsing, hati dia mula resah, dia mula rasa macam dia tak cukup baik, dia kena buat sesuatu. Sampailah akhirnya dia beritahu kepada Laila ni, dia suka kepada Laila dan Laila pun suka kepada dia. Jadi ini adalah kisah cinta dua orang remaja yang memang suka sama suka. Tetapi disebabkan ayah Laila ni tak suka kepada Qais. Sebab Qais ni dia tidak stabil lah. Dia jadi orang yang tidak ada hala tuju hidup. Qais pagi makan pagi, Qais petang makan petang, tapi dia memang sayangkan kepada Laila ni. Jadi ayah Laila tak suka, ayah Laila tak kahwinkan Laila ni dengan seorang lelaki. Kalau dalam satu riwayat sebut nama lelaki ni Wad. Wad ni dalam bahasa Arab maksudnya bunga ros. Jadi nampak sangatlah dia punya mekar, orang itu memang sangat kaya. Jadi Laila pun dipaksa kahwin oleh ayah dia dengan si lelaki yang nama dia Waq ni, dan memang mereka hidup selepas itu. Akhirnya mereka berpindah sebab Laila kena ikut suami dia pergi uruskan perniagaan dan sebagainya lah. Bermula daripada saat itulah saat dia panggil episod kacau seorang Qais, yang menyebabkan akhirnya Qais ni mula menyendiri daripada masyarakat, pergi ke gunung bercakap seorang diri, kemudian bersyair seorang diri tentang Laila, kemudian dia dah mula rasa runsing. Panjang sebenarnya proses bagaimana dia daripada seorang yang waras normal itu akhirnya menjadi seorang yang sangat tak normal, sangat tak waras, sampailah orang menggelarkan dia sebagai Majnun, orang yang sangat gila. Sebab dia tak peduli dah tentang orang lain, dia tak peduli dah apa yang family dia cakap pasal dia cuma fikir cinta dia kepada Laila. Satu perkara yang penting, ramai scholar study kisah ni sebab dia memang setiap tamadun itu dia akan ada satu kisah yang mencerminkan tragis dan kecewanya masyarakat. Contohnya kalau kita tengok dekat barat, Romeo and Juliet. Cuma apa yang paling menarik, kalau kita tengok Romeo and Juliet, sangat sukar untuk kita melihat satu kritikan terhadap Romeo and Juliet yang bersifat spiritual. Banyak sarjana dia datang dan cuba melihat bahawa sebenarnya Laila Majnun ni bukan cerita cinta tentang dua manusia lara dan sebagainya. Tidak, dia adalah satu simbolik kepada cinta kepada Tuhan. Qais dia cerita bila dia sampai ke kampung Laila tu, dia sebut Amru Diyar Laila kan. Yang indah itu bukan dinding itu, dia kata yang indah tu adalah pencinta di sebalik dinding itu. Ini sarjana kata ini adalah satu simbol kenapa kita pergi masjid. Bukan isunya masjid, tetapi isunya pencinta di sebalik masjid, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu sudut yang sangat penting yang dibincangkan dengan secara meluas tentang Laila Majnun, sehingga ada sarjana mengatakan bahawa Laila Majnun itu bukan kisah benar, bukan cuma kisah tentang dua watak, tapi ia sebenarnya adalah satu simbolik tentang seorang sufi bercinta dengan Tuhannya. Bukan hanya sekadar cerita, bukan hanya sekadar syair-syair lara, puisi-puisi lara, tapi kita perlu melihat apa sebenarnya makna di sebalik kisah cinta yang sangat agung dan sangat legenda sampai hari ini.